Ambil letak dalam bekas tu, kata tekuk. Ada lah, tak percaya dia. Mau tengok lah. Dia pakai jubah 2 lapis ya. Dia kata tekuk. Kita ingat kau mikrofon kau gapo. Dia kata tekuk tu ataupun kunci kau gapo, kau takut dia lupa. Rambut Nabi. Pas besok buka rambut tu, orang nak ambil berkat, air besar ni ambil celup dalam ni. Bulu Gabriel tak tahu. Celup ni. Bakak minum buat cik dekat legok rambut Nabi, nya tipu demo. Siapa dia hang nipu? Ni puk orang kata keturunan Nabi ni jauh dengan hadis Nabi kalau kita baca hadis Nabi. Baik. Kemudian lagi lepas pada Nabi bersetangis, Nabi bersugi. Kalau kita ngaji Abu Daud, sugi dengan tangan ni tak panggil bersugi dah. Bersugi ni mesti dengan alat, sama ada buah gigi ataupun kayu Arab Nabi pakai. Kalau kita ambil kat tangan tok gitu lah, supaya tu bukan bersugi. Bersugi bukan dengan tangan. Bukan tangan gitu sugi dak. Mesti ada alat untuk bersugi. Jadi akak boleh buka bab siwak dalam Sunan Abu Daud. Kalau mengaji Abu Daud dia akan jumpa benda ni. Makna kata buah gigi ada di rumah dah. Obat gigi kita pun buah gigi. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jangan buat lorak. Jangan buat lorak. Kalau tak ada obat pun buah saja pun tak apa, nak maya. Nak mari maya subuh. Ni malam makan petang. Pakai komo khatu. Mari dah waladhalli sebelah tu kat pening. Tak jumpa baca qul huwallahu baca gapo tak tahu dah. Boleh petang. Jangan dia buat gitu buat kita. Nabi marah ganggu orang dengan bau. Nabi marah. Sebab tu kalau makan benda-benda bau, sebab apa Nabi tak sewi mari? Sebab takut ganggu orang, menyakiti orang lain. Ni yang kita kata kita tak boleh baca Quran derah-derah dalam masjid kalau orang sembahyang. Tu juga termasuk dalam menyakiti orang. Tu imam wirid. Kalau nak wirid pun slow. Astagfirullah. Sekadar tu. Sekadar nak ayat ke makmum, lepas nak baca gapo? Biar makmum reti molek kak, tu imam senyap. Tu ya. Ni siapa? Astagfirullahalazim. Qadir. Gapo yang baca tahu punya qadir laki. Apa besok gada? Gapo dia? Berdikir ke gapo mu baca tu? Nak baca biar berteram molek. Nah, mana? Gapo? Tak caketik baca. Tak capo bunyi molek dah. Semso kita mesti mana ke bunyi. Tak cah Hindu lah. Dia baca surah gapo tak tahu apa dia. Dah bunyi juga dia jelas. Ni baca gapo? Nak baca nak ajar makmum tak si baca kat senyap. Senyap lagu mana? Syarak sudah. Astagfirullah. Allahumma ajina minan nar. Lepas nak baca gapo takut makmum tak ingat. Tak apa tak imam. Subhanallah. Tiga kali alhamdulillah. Boleh berderah tu. Hak ni so masjid spekarah derah. Makmum ada hak mari masbuk pun ada, hak nak semaya jamuk pun ada, hak baru sapa pun ada. Kalau masjid orang musafir dia tak tahu baca gapo. Allah at-tahiyatul mubarakatus salam. Tahiyat pun. Tu lupa baca Fatihah ni. Galik ke tu imam. Tu imam pula berlagu pula subhanallah 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 subhanallah. Tu imam berlagu pula. Apa payahlah. Nak betul hak tu payah. Hak tu dia kata demo Wahabi. Nak betul hak tu ya padahal dia kata demo nak buat mana. Ingat dah buah gigi. Baik. Ulama kita pula sebut pasal Nabi ni, nak ayat Abu Nabi jaga kebersihan dia. Sampai Nabi setiap kali nak semaya Nabi sugi.
Jadi pok kita ni kalau boleh semaya komo tak apa, komo lah ni ambil syarat, ataupun beli sugi lah kalau poket nak semaya kan sugi, ataupun mari semaya gorek tu sugi boleh kereta, lepas tu letak mari iso kat komo. Moga kita tak ada gapo dia gorek iso ni, kita duduk saja kecek gapo budak kita pun komo sikit. Ingat tu dah, sugi supaya ile bau. Ada kata hadis Nabi makan gapo-gapo nak bau masjid, tak ada. Jangan beri bau masuk masjid. Jangan beri bau. Boleh kata? Lepas tu nak masuk Jambe pula. Kerana Nabi SAW kata Anas, bila nak masuk Jambe Nabi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta berlindung daripada syaitan jatuh dengan syaitan tino. Bila Nabi nak tubik, Nabi kata ghufranaka, keampunan aku minta denganmu ya Allah, keampunanmu ya Allah. Apa Nabi minta lagu tu? Sebab tanah tempat syaitan, tempat syaitan. Sebab tu tak boleh masuk Jambe lama-lama, start lepas hajat kita tubik. Walaupun bersih setara mana Jambe tu pun, kita masuk tanah comel molek, Jambe bersih molek, galik duduk nah. Bila kecil memang telefon. Sesudah baca kecil tengok kiri kanan duduk start kata. Duk main telefon lah tandah. Jangan. Sebab tandah bukan tempat rehat. Ia adalah tempat untuk kita buang air, dan tempat setan. Bersih lagu mana pun tempat setan. Tubik daripada tandah kita kata ghufranaka. Baik. Lepas pada tu bangun tidur, kita nak buat apa mula-mula? Kita nak semaya subuh. Baik, kita tengok sikit hadis Nabi. Belum pada subuh, Nabi bangun sebelum subuh. Kata Aisyah, kana yusalli, ada pun semaya Nabi menunaikan semaya 11 rakaat. Kadar satu sujud Nabi adalah selama tempoh membaca 50 ayat sebelum Nabi mengangkat kepala. Mana kata Nabi semaya lama 11 rakaat, sujud lama, kadar 50 ayat. Kalau Ar-Rahman tu kali habis dah ni, kadar 50 ayat Nabi sujud. Itu semaya malam Nabi SAW. Daripada Abu Salamah, beliau bertanya pada Aisyah. Dia tanya lagu mana Nabi semaya malam. Aisyah kata Rasulullah tidak melebihi 11 rakaat sama pada Ramadan ataupun selain daripada Ramadan. 8, 90, 11 termasuk dengan witir lah apa semua. Dan Rasulullah baca panjang, dan kesempurnaan semaya Nabi adalah Rasulullah baca panjang. Dan baginda menyambung lagi dengan 3 rakaat selepas daripada itu. Hadis ni riwayat Bukhari. Dan masa semaya itu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah Ta'ala sebelum daripada beri salam. Dan itu doanya sebagaimana yang kita tahu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Bila selesai membaca tahiyat akhir, Nabi pun baca, ya Allah, aku minta perlindungan daripada 4 perkara. Yang pertama, siksa kubur, neraka jahannam. Yang kedua, fitnah kehidupan, fitnah mati, dan juga daripada jahatnya dajjal. Lepas tu sehari-hari hidup Nabi-nya ada bacaan-bacaan lain. Kemudian Nabi semaya witir. Nabi semaya witir. Dan witir Nabi SAW ini pada akhir malam. Akhir malam. Dan Nabi semaya witir bukan sahaja di dalam bulan Ramadan, luar Ramadan pun memang witir ini menjadi salah satu daripada semaya Nabi. Itu bab semaya malam. Lepas tu maya subuh. Maya subuh, sebelum daripada subuh Nabi sebut hadis riwayat Aisyah, raka'ata al-fajri khairun minad dunya. 2 rakaat sebelum daripada semaya fajar, semaya subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum maya subuh, maya 2 rakaat maya sunat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ni jelas. Nak ayat beri keutamaan orang yang semaya sebelum pada semaya subuh, maya 2 rakaat maya sunat, sehingga akan menjadi kelaziman kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, siapa dia
lazim bagi dia semaya seumur sampai dia qadha, dia lupa lewat subuh ni. Lepas pada subuh tu dia maya 2 rakaat. Kerana menjadi kebiasaan dia semaya sebelum daripada subuh. Itu sunnah Nabi. Yang ke-10-nya, lepas pada maya subuh Nabi iktikaf sampai terbit matahari. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dan riwayat Muslim, Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai solat fajar, baginda akan duduk beriktikaf dan baginda solat sehingga terbit matahari meninggi. Kalau waktu terbit matahari itu kita katakan pukul 0 lebih lah, pukul 0:11 lah, kita ambil masa lebih kurang 20 ataupun 15 minit lepas pada matahari terbit itu kita sembahyang. Itu kaedah dia. Bila orang tanya Syekh Tok Guru hamba dulu di Yaman, Syekh Muhammad Ismail Imrani, Mufti Imrani, dia sebut lagu tu lah, biar habis dia kata. Jangan kata pah masuk tu maya lalu, sebab waktu matahari terbit dengan waktu matahari jatuh tu nampak tanduk setan. Kata dia. Jadi kita ok dulu sebelum dalam 15 minit, 20 minit lepas pada tu kita semaya. Semaya hatunya ada disebutlah hadis yang lain dapat pahala ke ajri umrah. Sekali umrah. Inilah hadis yang lain. Pahalanya sekali umrah yang sempurna. Allahu Akbar. Jadi tak kena pergi Mekah Ustaz dia kata. Bukan jangan payah kat tu. Dah pahala umrah boleh dah, tak kena pergi Mekah lah. Jangan payah kat tu. Pahala bandingnya dia Nabi